Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat 10. Qala al-musannif rahimahullah, zawajuhu bisayyidati Khadijah. Berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Ba'da ruju'ihi bi syahrain min safratihi thaniyah. تزوج بالسيدة خديجة وهي التي خطبته. 2 bulan selepas pulang dari Syam, baginda berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah yang meminang baginda. Maknanya Sayyidatina Khadijah yang berkenan dekat Rasulullah. Setelah mendengar kisah-kisah menarik dari khadamnya yang bernama Maisarah. Siapa tak mau kan? Orang yang baik, yang sempurna, akhlaknya, budi pekerti, yang segak rupa parasnya, yang baik akhlaknya, dan keturunannya keturunan mulia. Jadi orang-orang yang macam ni, kata Nabi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Kalau orang masuk Minang, anak perempuan kita, kamu puas hati agamanya dan akhlaknya, fazawwiju, kamu bagilah kahwin. Kamu terimalah pinangan itu. Jadi Sayyidatina Aisyah teringin dekat Rasulullah, buat dengan penuh beradab. Hakikatnya memang Sayyidatina Sayyidatina Khadijah yang meminang Nabi, tapi keluarga Nabi ikut juga adat. Abu Talib bersama dengan Sayyidina Hamzah pi masuk Mina. Pi meminang. Bahasa Arab ni panggil khitbah. Khitbah. Al-khutbah qabla al-khitbah. Berkhutbah sebelum khitbah. Maknanya ada cakap-cakap lah. Kata nak meminang, itu dipanggil al-khutbah. Berkhutbah sebelum khitbah. Kalau setengah negeri itu berpantun-pantun dululah nak meminang tu. Sunat berkhutbah, wakil sebelah lelaki berucap. Dan dalam ucapan tu dimasukkan juga rukun-rukun khutbah Jumaat. Ada Alhamdulillah, ada selawat kat Nabi, ada ittaqullah, ada baca ayat Quran, dan ditutup dengan doa. Jadi khutbah tu tak perlu berdiri, khutbah tu tak perlu pegang kayu.
Sambil-sambil duduk, boleh Alhamdulillah, selawat sikit, baca Al-Quran yang berkaitan bab-bab nikah ni, kemudian ittaqullah apa sebut sikit, akhirnya kita tutup dengan doa. Majlis Pinang Meminang. Kami datang ada hasrat, setengah orang kata nak memetik bunga di taman lah apa tu, itulah khutbah yang lengkap rukun-rukun khutbah macam khutbah Jumaat. Cuma tak perlu berdiri, tak perlulah pegang kayu apa semua, sambil-sambil duduk ya. Jadi sebelah Nabi ni bapa saudara Nabi Abu Talib lah mewakili keluarga lelaki, dan dalam kitab-kitab sirah yang lebih tebal disebutlah teks ucapan apa yang Abu Talib cakap. Abu Talib antaranya dia kata Muhammad ini hartanya tak banyak, sedikit, tetapi akhlak mulianya sangat banyak, tak terhitung banyaknya. Kerana apa penting harta yang banyak kalau perangai itu teruk, perangai huduh. Orang yang memiliki harta yang sedikit dan dia memiliki akhlak mulia yang banyak, harta Allah boleh bagi macam banyak lagi lah. Dan dia juga memuji Khadijah, siapa tak kenal seorang yang kaya, seorang yang pemurah, seorang yang dipanggil Tahirah, Khadijah At-Tahirah, Khadijah suci, perempuan yang terkenal, yang baik hati. Itu dalam majlis meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ni nama dia Khadijah binti Al-Khuwailid. Khadijah binti Al-Khuwailid. Kalau kita belajar hadis, kadang-kadang kita jumpa seorang lagi nama Hakim. Hakim ini Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hakim ni anak saudara Sayyidatuna Khadijah. Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Dan daripada keturunan Hakim inilah, Hakim bin Hizam bin Khuwailid ni dapat Imam Nawawi. Imam Nawawi ni nama dia Yahya bin Sharaf. Imam Nawawi tu nama dia Yahya bin Sharaf. Orang gelak dia Muhyiddin. Dia punya kunyah dia Abu Zakaria. Nama dia Yahya bin Sharaf. An-Nawawi tu nisbah kepada kampung dia, kampung Nawa di Syria, Nawawi. Dan dia ada satu laqab, satu gelaran lagi selain daripada Muhyiddin. Dia meletak nisbah ailah, nama keluarga dia An-Nawawi, nisbah kepada kampung, nisbah keluarga, nama keluarga dia Al-Hizami. Itulah Hizam bin Khuwailid. Hizam bin Khuwailid ni dua beradik dengan Sayyidatina Khadijah, sahabat Nabi tu. Sahabat Nabi. Adik atau abang Sayyidatina Khadijah, Hizam bin Khuwailid. Anak dia nama Hakim. Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Sebab tu Imam Nawawi dia terkenal Imam An-Nawawi Al-Hizami. Macam tu. Kenapa dia buka nama dia Al-Hizami? Hizam tu bukan makna tali pinggang. Hizam ni ada makna tali pinggang. Ni nama orang Hizam. Hizam bin Khuwailid. Moyang dia banyak. Yahya bin Sharaf bin apa saya pun tak tahu. Banyaklah dia punya moyang dia. Dalam ramai-ramai nama moyang tu, pasal apa dia suka dekat Hizam? Imam An-Nawawi Al-Hizami. Pasal apa? Pasal Hizam ni sahabat Nabi. Pasal Hizam ni ipak Nabi. Pasal Hizam ni dua beradik dengan isteri Nabi Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Hizam bin Khuwailid. Macam tu. Bila dalam moyang kita ada satu tokoh, kita sukalah. Kita sandarkan nama kita kepada tokoh tu. Faham tak? Macam Imam Syafi'i lah, nama dia Muhammad bin Idris. Moyang dia ada nama Sa'ib. Moyang dia ada nama Yazid. Macam-macam nama tu. Pasal apa yang dia ambil Syafi' tu? Syafi'i tu, Syafi' macam apa? Pasal dikatakan Syafi' itu pernah berjumpa Rasulullah, beriman dan menjadi sahabat Rasulullah. Hal lain tu tak ada dengan Nabi. Syafi' tu dan. Tu yang Muhammad bin Idris lebih terkenal dengan panggilan Imam Al-Syafi'i. Yahya bin Sharaf dikenali dengan Imam Al-Hizami. Atau kok belah Malaysia ni kita kenal dengan panggilan Imam Nawawi saja.
Kalau di negara Arab orang panggil Imamun Nawawi Al-Hizami. Hizam tu apa? Hizam bin Khuwailid. Oh, dua beradik dengan isteri Nabi? Ya, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Hizam bin Khuwailid radhiyallahu anhu. Macam mana kita nak tahu benda ni? Inilah ilmu. Ilmu tentang rijal, nama-nama orang pun ilmu. Kita kena kenal nama dia ni, keturunan dia ni. Kalau orang Arab ni ingatan dia kuat bila sebut Imam Nawawi, dia sebut mutawaffa sanata kadza-kadza, meninggal sekian-sekian tahun, lahir tahun sekian, zaman bila, kurun ke berapa. Oh, dia beritahu tu, dia ingat. Setiap nama ulama tu dia tahu lahir bila, meninggal bila, zaman pemerintahan siapa. Oh, kena kenal sungguh. Itulah kalau kita mengaji hadis, setiap perawi tu kita tak hidup zaman ni apa, tapi ada ulama menulis tentang sifat-sifat mereka, kepribadian mereka. Banyak ilmu yang nak diketahui. Kalau nak jadi seorang ulama, dia kena tahu banyak benda. Bukan tahu hadis, tahu Quran saja, tahu sirah, tahu fiqh, usul fiqh, tentang rijal, tentang nasab orang, keturunan orang, dia ni ikut mana, dia ni ikut mana, kena tahu habis. Baru kita dapat tahu, oh tu Imam Asy-Syafi'i ni nasab dia Muhammad bin Idris. Syafi'i tu sahabat Nabi rupanya. Kemudian nasab dia lagi sampai kepada Muttalib. Muttalib tu abang kepada Hashim. Muttalib tu anak Abdul Manaf. Hashim pun anak Abdul Manaf. Ukut tu dia punya lorong dia. Imam Syafi'i sampai kepada Muttalib. Nabi Muhammad sampai kepada Hashim. Nabi Muhammad punya keturunan nama Bani Hashim. Imam Syafi'i punya keturunan nama Bani Muttalib. Hashimi Muttalibi. Ada satu lagi Bani Umayyah. 3 lorong tu, tapi yang diiktiraf sebagai Alu Muhammad hanya 2 lorong. Hak belah ni boleh terima zakat. Keluarga Sayyidina Osman, keluarga Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Abu Sufyan. Ni keluarga ni sampai kepada Umayyah bin Abdul Manaf. Hak tu ni pun dikeluarkan sebab Nabi pernah dikurung, hisar, diboykot 3 tahun, tak dapat beli barang-barang, makan daun-daun kayu. Hak support Nabi, hak bersama dengan Nabi, diboykot ekonomi Nabi. Hak bersama dengan Nabi, keluarga Nabi. Keluarga apa yang dimaksudkan? 2 ni. Bani Hashim semua sokong Nabi. Bani Muttalib sokong Nabi. Walaupun ada yang tak Islam, mereka bersama berdiri teguh belakang Nabi. Adapun Bani Umayyah, mereka tak bersama Nabi. Maka Nabi kata, Bani Hashim wa Bani Muttalib. Nabi tashbih macam ni. Syai'un wahidun. Bani Hashim dan Bani Muttalib, satu keluarga yang kukuh. Adapun Bani Umayyah itu ramai juga sahabat. Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Sufyan, Sayyidina Muawiyah. Yang khalifah Bani Umayyah di Syria tu, dinasti Bani Umayyah tu pun asalnya kaum puak Nabi juga, tapi mereka layak menerima zakat. Mereka tak termasuk dalam Alu Muhammad. Banyak benda nak kena tahu. Baik. Zawajuhu bi Sayyidati Khadijah. Berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. 2 bulan selepas pulang dari Syam, baginda berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah yang meminang baginda. Sebelum tu, Sayyidatina Khadijah dah ada 2 suami. Suami pertama meninggal, suami kedua pun meninggal. Rasulullah ni suami ketiganya. Wa kana umruha 40 sanatan wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan. Khadijah berumur 40 tahun. Ini dibincangkan oleh ilmuwan Islam. Ada yang kata dah muda pada 40, tak sampai 40, ada yang kata dah 40. Wallahu a'lam. Tak apalah. Yang penting beliau lebih berusia, lebih berumur daripada Nabi. Dia lebih berumur daripada Nabi. Khadijah berumur 40 tahun dan baginda pula berumur 25 tahun. Nabi lebih muda daripadanya. Wa kanat qablahu mutazawwijatun bi Abi Halah. Wa qad mata wa lahu waladun minha ismuhu Halah. Khadijah sebelum itu berkahwin dengan Abu Halah. Dan ada seorang lagi nama Atiq. Dua orang suami. Suaminya telah mati. Mereka berdua mempunyai seorang anak lelaki bernama Halah.
Waqila, dan dikatakan nama tu Asad. Asad ataupun Halah. Anak tiri Nabi lah. Anak tiri Nabi, anak melalui Sayyidatina Khadijah ni ada beberapa orang saya pun tak ingat. Kitab saya pun ada di Ma'had Taujih. Saya berada di kampung ni, Pondok Dera. Ilmu duk dalam kitab, mana nak ingat. Tapi saya boleh nyatakan anak tiri Rasulullah, iaitu anak Sayyidatina Khadijah ini semuanya Islam. Semuanya memeluk Islam, datang jumpa Nabi, jadi sahabat Nabi, semua Islam. Ada beberapa orang anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya inilah Halah ni. Kalau tuan-tuan pernah baca kitab Syama'il Muhammadiyah tentang sosok tubuh Nabi, hidung Nabi macam mana, mulut Nabi, janggut Nabi, uban Nabi, mata Nabi, cara Nabi jalan, cara Nabi duduk, cara Nabi makan, minum. Kitab Syama'il, Imam At-Tirmizi tulis. Syama'il Muhammadiyah. Banyak hadis diriwayatkan oleh cucu Nabi, Al-Hasan. Cucu Nabi cerita tentang nenda dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan bin Ali. Dia ambil ni daripada mana? Dia kata, sa'altu khali, aku tanya pakcikku. Khali tu makna pak saudara sebelah ibu. Sa'altu khali, aku tanya pak penakan belah mak aku. Mak dia Fatimah. Adakah pak penakan dia? Bukankah anak Nabi semua meninggal kecil-kecil? Anak laki Nabi semua mati kecil-kecil? Mai kok mana khali tu? Sa'altu khali. Khali tu pak penakan belah mak aku, yang dia maksudkan ialah Halah. Halah ni hidup. Anak Nabi yang lelaki semua mati kecil-kecil. Ini pun anak Nabi Halah ni, anak tiri Nabi. Dua beradik tak dengan Sayyidatina Fatimah? Dua beradik lah. Dua beradik satu ibu orang panggil. Sedara seibu. Tu makna khali. Aku bertanya, pak penakanku sebelah ibuku yang bernama Halah. Wa kana wassafan. Halah ni dia kalau cerita sifat orang, dia cerita sungguh-sungguh sampai kita boleh nampak. Wassaf Arab panggil. Wa kana wassafan. Halah ini seorang yang wassaf. Dia bila cerita tentang hidung orang, dia cerita dengan sungguh-sungguh sampai kita boleh terbayang-bayang, oh hidung macam tu. Dia cerita mata macam ni, dia cerita. Al-Hasan ni pernah tengok Nabi tapi kecil-kecil dia lupa lah. Jadi dia nak refresh balik ingatan dia muzakarah. Dia tanya pak nakan dia sebelah mak dia. Macam tu. Kalau kita tak tahu sirah ni, kita baca hadis laju-laju macam tu lah. Kalau kita renung balik, adakah pak menakan belah mak? Sedangkan anak-anak Nabi yang lelaki semuanya mati. Mai kok mana pak menakan ni? Anak Nabi nama Abdullah, tu pak menakan dia lah, mati waktu kecil. Anak Nabi nama Qasim, anak sulung Nabi, mati waktu kecil. Anak Nabi nama Ibrahim, mati waktu kecil. Macam mana? Sa'altu khali, aku tanya pak menakanku, hak adik-beradik mak aku. Adakah adik-beradik sebelah Fatimah, Sayyidatuna Fatimah yang lelaki, yang hidup? Tak ada. Habis tu main mana? Anak tiri Nabi lah. Hindun. Halah nama dia. Halah. Ada juga hak nama Hindun. Tu teringat dah tu. Hindun pun ada. Kitab ni kata nama Halah aja, ada nama Hindun. Hindun bin Abi Halah. Halah bin Abi Halah. Hak seorang lagi anak tiri Nabi, anak Khadijah juga melalui suami nama Atiq. Ada seorang lagi Hindun, tapi Hindun tu perempuan. Hindun binti Atiq. Ada Hindun lelaki, ada Hindun perempuan. Jadi anak tiri Nabi ada ramai juga. Semuanya Islam. Antaranya yang saya ingat, Halah, dia tu lelaki. Hindun tu lelaki. Hindun seorang lagi, Hindun tu perempuan. Hindun binti Atiq. Baik. Anak Nabi semua kita tahu kan. Anak Nabi 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Anak tiri Nabi, kadang-kadang kita tak terdedah. Waqad aqamat ma'ar Rasul 25 sanatan wa lam yatazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat. Khadijah hidup bersama baginda selama 25 tahun. Baginda tidak berkahwin dengan wanita lain sehingga Khadijah wafat. Lepas Sayyidatina Khadijah wafat, Rasulullah kahwin dengan perempuan kedua, isteri Nabi, janda, nama Saudah binti Zam'ah. Saudah. Lepas tu
kahwin dengan, ni anak dara lah, Aisyah binti Abi Bakrin. Gitu. Banyak isteri Nabi 11 orang. Okey, anak Nabi hak hidup hanya perempuan, anak kandung. Perempuan 4 orang. 4 orang ni semua kahwin. Semua ada suami. Dan suami mereka tu menantu Nabi. Menantu Nabi pun kita kena tahu. Hak besar sekali nama Sayyidatuna Zainab. Zainab kahwin dengan siapa? Zainab binti Rasulullah. Suami dia nama apa? Suami dia nama Abu As bin Ar-Rabi'. Abu As bin Rabi'. Sahabat Nabi. Waktu perang Badar dia tak Islam lagi. Lepas tu baru dia masuk Islam. Abu As bin Rabi'. Kemudian ada yang nama Ruqayyah. Sayyidatuna Ruqayyah. Ruqayyah ni dulu isteri kepada anak Abu Lahab. Dulu Nabi pernah berbisankan Abu Lahab. Hai, pening kami, Abu Lahab ni bukan uncle Nabi. Betul, Abu Lahab ni pak penakan Nabi. Dalam masa yang sama, putri Nabi kahwin dengan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab tu pak penakan Nabi satu pangkat. Pangkat kedua tu bisan. Dan ni sebelum jadi Rasul, memang rapat, memang baik lah. Abu Lahab ni pemurah. Buat kenduri 100 ekor unta, duit tak kira. Nak jadi cerita bertemu jodoh. 2 orang anak Nabi ni. Zainab, Sayyidatuna Zainab kahwin dengan Sayyidina Abu As bin Rabi'. Yang Ruqayyah, Sayyidatuna Ruqayyah dengan Sayyidatuna Ummu Kulthum ni kahwin dengan 2 orang anak Abu Lahab. Saya tak ingat nama, tapi anak Abu Lahab. Anak Abu Lahab 2 orang lelaki, anak Nabi 2 orang perempuan. Jadi Nabi dapat 2 menantu lelaki, Abu Lahab dapat 2 menantu perempuan. Nabi dengan Abu Lahab tu bisan. Pak menakan pun dia, tu bisan pun dia. Kahwin dengan dia beradik. Tapi bila Nabi dah jadi Rasul, anak Nabi yang 2 orang ni, Ummu Kulthum dengan Ruqayyah ni, muslimah. Muslimatani, 2 orang Islam. Hak suami tu, ikut pak ni pak. Kafirani, kafir 2 orang. Nabi pujuk masuk Islam, tak mau pujuk masuk Islam. Maka terbatal pernikahan. Terfasakh. Kemudian jadi bergaduh. Bergaduh pasal isu akidah lah. Bukan ada apa masalah. Nabi pun tak kata Abu Lahab tu rasuah ke, bunuh orang ke. Ada. Berbeza agama. Ikhtilafuddin mana boleh duduk sekali. Habis iddah, suami tak masuk Islam juga. Nabi kahwinkan dengan Sayyidina Osman. Tapi seorang demi seorang lah. Mula-mula Ruqayyah dulu kahwin dengan Sayyidatuna Ruqayyah kahwin dengan Sayyidina Osman bin Affan. Lepas meninggal, Nabi kahwinkan pula seorang lagi. Yang mana asalnya 2 orang tu, yang kata Nurain tu. Sayyidina Osman dipanggil Dhun Nurain, yang mempunyai 2 cahaya. 2 cahaya mata Nabi, 2 puteri Nabi. 2 tu dulu pernah kahwin sat dengan anak Abu Lahab. Kemudian dikahwinkan kedua-duanya dengan Sayyidina Osman. Tapi tak bolehlah poligami 2 beradik. Haram, tak sah. Maknanya seorang-seorang. Mula-mula Sayyidina Osman dikahwinkan dengan Sayyidatuna Ruqayyah. Lepas tu kahwin sekali lagi dengan Ummu Kulthum radhiyallahu anhum ajma'in. Yang bongsu yang paling kecil Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah siapa tak tahu, kahwin dengan Sayyidina Ali. Orang Melayu kita kacip Fatimah. Tongkat Ali. Apa kena mengena apa saya tak tahu. Jadi ini kena tahu ni lah family Nabi. Alu Muhammad. Keluarga Nabi. Anak Nabi laki 3 orang. Satu pendapat. Pendapat kedua kata bukan 3 orang, ramai. Ada nama Tahir. Ada lagi nama Mutahhir. Ada nama Tayyib. Ada nama Mutayyib. Setengah ulama kata tak, hak saya sebut nama Tayyib, Mutayyib, Tahir, Mutahhir tu semua tu gelaran kepada Abdullah. Anak Nabi nama Al-Qasim, anak Nabi nama Abdullah. Abdullah mempunyai 4 gelaran. Tayyib wal Mutayyib, Tahir wal Mutahhir. Gitu. Sebagai ulama dia kata tak. Tu anak kembar Nabi. Tayyib dengan Mutayyib ni 2 anak laki Nabi kembar. Tahir dengan Mutahhir tu pun kembar. Nabi dapat anak kembar 2 kali. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa masyarakat Arab selalu ulang nama yang sama dalam satu keluarga? Contoh, Hindun bin Halah dan Hindun binti Atiq. Tak tahu lah. Dua-dua tu anak Sayyidatina Khadijah.
Hindun ni anak Sayyidatina Khadijah dengan Halah. Hindun hak satu lagi, Hindun bin Abi Halah. Bukan Halah. Hindun bin Abi Halah. Satu lagi Hindun binti Atiq. Tak tahu lah, ni pun syok sangat ni Hindun ni saya apa. Saya tak tahu lah pasal apa. Ada hak nama serupa apa ada? Muhammad bin Muhammad. Anak Muhammad, ayah Muhammad. Adalah sebab-sebab tertentu dalam keluarga mereka, nama tu ada satu kenangan. Kan? Tangkap Ali ya. Baik. Kita sambung. Hukmuhu, dia 25 berkahwin. Sekarang 35. Umur Nabi 35. Celah-celah tu 25 ke 35 Nabi menjadi seorang perniaga yang sangat berjaya. Orang tak panggil Muhammad, orang panggil As-Sadiqul Amin. Viral lah nama tu, As-Sadiqul Amin. As-Sadiqul Amin. Cakap benar, jujur amanah. Orang percaya. Orang simpan barang. Rumah Nabi jadi bank. Antara 25 ke 35, Nabi jadi saudagar yang baik hati, yang pemurah, yang duit ni berkepuk lah ya Allah. 25 sampai 35. Kemarin saya cerita dah, ambang Nabi nak dilantik ni, sudah ada beberapa tokoh yang protes sembah berhala, yang tak setuju bunuh anak perempuan, yang tak setuju minum arak, zina. Ada beberapa nama yang disenarai dalam kitab fiqh, mereka tu dipanggil Al-Hunafa, orang-orang yang lurus. Lurus ni bukan betul bendui. Mereka tu membawa satu perjuangan da'watul muwahhidin, mengajak orang esakan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Dan orang pun dah mula dah jadi cerdik. Dulu ni pun ingat berhala Tuhan, mereka dah makin cerdik ni berkata dak, berhala bukan Tuhan, tapi kita sembahlah berhala. Kita sembah berhala juga liuqarribuna ilallahi zulfa, supaya kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kita sembah, kita doa kat berhala, berhala bawa doa dekat Tuhan yang Maha Esa, Allah. Ni pun dah mula sebut Allah. Allah Tuhan, berhala-berhala ni perantaraan Tuhan. Ni pun kata Allah Tuhan, cuma berhala-berhala ni banatullah, anak-anak perempuan Allah pula dah. Ni pun tak suka anak perempuan, ni pun bunuh anak perempuan. Ni pun kata berhala anak perempuan Allah. Dalam surah An-Najm atau surah Al-Qamar, Allah Ta'ala sebut, alakumudz zakar walahul untha. Hampa suka anak laki, alakumudz zakar. Bagi hampa anak laki, hampa cukup mau anak laki. Walahul untha, bagi Allah, hampa kata Allah ada, Allah memiliki banat, anak perempuan. Dia kata berhala ni semua banatur rahman. Berhala ni bukan Tuhan, tapi anak-anak perempuan Tuhan. Maknanya kepahaman mereka tu dah makin dekat, dah bersedia untuk menerima pelantikan Nabi akhir zaman. Hak kata Tuhan pun ramai lah, cuma ada beberapa orang yang cerdik sikit, mereka kata bukan Tuhan, anak-anak perempuan Tuhan. Dan mereka juga dah mula faham apa itu malaikat, perantaraan antara Tuhan dengan makhluk. Mereka dah percaya tentang malaikah. Allah ada malaikat yang duk berhubung dengan makhluk di bumi. Malaikat di langit turun ke bumi. Dia percaya dah. Nabi tak ajak lagi. Nabi tak dilantik lagi. Mereka dah percaya. Cuma kepercayaan mereka itu, kepahaman mereka itu sesat. Mereka kata malaikat pun banatullah, anak-anak perempuan Allah. Pari-pari lagu tu lah. Dia pun kata malaikat ni anak-anak perempuan Allah. Jantina, wanita. Itulah malaikat. Padahal yang sebenar malaikat bukan lelaki, bukan perempuan. Allah lam yalid wa lam yulad. Tak apalah, kurang-kurangnya Allah dah siapkan daripada zaman bodoh jahiliyah hak tak tahu apa. Dia berkembang, dia makin menunggu agama baru. Dah ramai dah protes, minum arak, wa'dul banat, tanam anak perempuan, bunuh anak perempuan. Ada mula protes tentang berhala. Ini batu, la yasma', la yadur wa la yanfa'. Dia dengar dah, lihat dah, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Pasal apa kita sembah dia? Dah ramai dah macam tu. Ini dah sampai dekatnya
pelantikan Nabi. Dan Nabi pun tak tahu kata Nabi akan dipilih menjadi Nabi, menjadi Rasul. Membawa agama baru. Baru ni bukan makna Nabi baru bawa dah. Agama ni lama dah, Islam. Kemarin saya bacakan ayat Nabi Yaqub Islam. Dia pesan ke anak dia, la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak dia pun sambut, wahai ayah kami beriman dengan Yaqub, Yusuf, dengan Ishak semua. Wa nahnu lahu muslimun. Kami buat aku janji kami akan pegang Islam ni sebagai agama. Balqis pun bila dia masuk, dia kata aslamna ma'a Sulaiman. Kami masuk Islam bersama Nabi Sulaiman. Nabi Nuh pun sebut, wa ana minal muslimin. Aku sebahagian daripada orang Islam. Islam ni lama dah, cuma putus. Nabi Isa dibawa naik atas langit 500 tahun lebih, kosong, tak ada Nabi, tak ada Rasul. Zaman kekosongan itu, maka Nabi, din jadid yang kita maksudkan agama baru, bukan baru gimana, memperbaharui agama yang diperjuangkan oleh Nabi-Nabi sebelum itu. Baik, muka surat sebelah. Hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswad. Menjadi hakim di antara Quraisy dalam isu peletakan batu Hajar Aswad. Fil khamisati wa thalathin min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bata wa jaddadat bina'aha. Ketika baginda berumur 35 tahun, Quraisy ni asal nama Fihir tu kan, Fihir bin Malik. Quraisy meruntuhkan Kaabah dan memperbaharui binaannya. Quraisy ni keluarga besar, lepas tu pecah pula keluarga-keluarga kecil. Semua daripada Quraisy. Yang Bani Umayyah hanya keluarga Quraisy, Bani Hashim, Bani Muttalib, ada lagi Bani Makhzum. Bani Makhzum ni kaum puak Abu Jahal. Mereka duduk belah Safa. Abu Jahal, Al-Walid, ayah Sayyidina Khalid tu. Al-Walid bin Mughirah, ayah Sayyidina Khalid, Khalid bin Al-Walid kan. Al-Walid tu antara orang yang menentang Nabi lah. Al-Walid bin Mughirah duduk belah Safa. Arqam bin Abi Arqam tu Bani Makhzum nama dia. Kaum puak ni apa? Duduk belah Safa. Hak Nabi pula duduk belah Marwah. Bani Hashim, Bani Muttalib duduk belah Marwah. Semua ni Quraisy lah. Dia pecah-pecah kepada keluarga yang kecil-kecil. Okey, umur 35 tahun Nabi bantu gotong royong bina Kaabah. Kaabah ni runtuh. Pasal apa runtuh? Kena banjir. Banjir besar runtuh. Banyak kali dah Kaabah ni, sebelum Nabi Adam turun ke bumi ada dah Kaabah. Nabi Adam turun ada dah Kaabah. Dah dibina siap oleh malaikat. Lepas tu zaman Nabi Nuh, banjir besar runtuh Kaabah. Mai Nabi Ibrahim, Kaabah tu tinggal bina tapak-tapak bawah. Maka Nabi Ibrahim penat balik lah. Bina semula Nabi Ibrahim, bina semula. Tu Allah Ta'ala sebut, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat tiang-tiang. Mana tiang tu dah runtuh, buat tiang angkat balik. Penat balik. Kaabah ni dia ada sebelum Nabi Adam lagi. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Rumah pertama, binaan pertama yang dibuat untuk menjadi tempat ibadat tu Kaabah. Bi Bakkah, nama Bakkah, Mekah. Kaabah zaman Nabi ni runtuh pasal banjir, maka ni pun buat lain lah. Ni pun buat lain. Nabi pun gotong royong, tolong menolong raja-raja kemasyarakatan. Wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha wa kana yahmilu al-hijarah ma'a ashrafi Quraisy wa ma'ahu 'ammuhu Al-Abbas. Baginda turut serta bersama orang ramai dalam pembinaan semula Kaabah. Baginda mengangkat batu bata bersama pembesar Quraisy dan bapa saudaranya Al-Abbas. Di sini pun ada kisahnya lagi. Nabi duk bawa batu, tak teh bau. Calak luka lah kulit bau Nabi. Banyak hari lah duk angkat batu. Maka pak penakan Nabi Al-Abbas mencadangkan kepada Rasulullah, lapik kain lah di sini, bagi tebal sikit. Kalau takat pakai baju saja, bawa batu,
luka ni, kulit bau ni luka, darah. Pak saudara Nabi Al-Abbas kata, wahai Muhammad, hang lapik kain bagi tebal sikit. Maka satu hari tu Nabi angkat batu nak tok atas bau kan. Nabi nak bagi tebal sikit ni, Nabi pakai kain. Dalam kain ada seluar lah, tapi seluar pendek. Seluar pendek. Nabi pakai kain ada seluar pendek. Yalah, seluar pendek. Seluar pendek tak tutup lutut lah. Seluar pendek. Nabi pakai kain. Maka untuk lapik bagi tebal, Nabi buka kain. Nabi buka kain, Nabi tok sini. Kerana nak angkat batu. Jadi nampaklah seluar pendek Nabi, nampaklah lutut Nabi. Waktu tu bukan kira aurat lagi. Belum ada hukum-hukum ni. Nabi baru 35, 36, 35 lah waktu ceritanya 35. Belum jadi Nabi, belum ada taklif. Belum ada wajib, sunat, haram, makruh, apa semua tak ada apa lagi. Tak ada hukum apa lagi. Nabi buka kain, Nabi tak sini, Nabi pakai seluar pendek. Nabi pun nak angkat batu. Bila nak angkat batu, Nabi tak pengsan. Maknanya teguran daripada Allah. Allah tak bagi. Nabi pun menyedari perkara itu. Dalam satu riwayat yang lain, suka nikah. Suka nikah ni, ni waktu Nabi kecil-kecil. Nabi pakai seluar juga, pakai kain. Jadi, ambil batu kerikil, lari pergi tuang sana. Ambil lagi batu, lari pergi tuang sana. Nanti, bila pengadil kata, macam tiup wisil, penamat, bilanglah batu siapa banyak, dia tu menang. Siapa batu banyak, menang. Macam kita dah buat suka nikah. Nabi pakai kain, budak-budak lain ambil macam tu. Ambil dengan tangan, pergi bubuh. Ambil dengan tangan, bubuh. Nabi pakai kain. Nabi buat kereta surung, apa payahnya? Ambil batu, bubuh dalam kain, buat kereta surung gitu. Tapi bila Nabi angkat, nampaklah paha Nabi. Nampaklah lutut Nabi. Nabi jatuh terlentang pengsan. Kira ditamatkan suka nikah tu, Nabi tak berjaya memenangi suka nikah. Itu waktu kecil, angkat kain juga, selak kain. Nabi cerdik, budak-budak lain ambil dengan tapak tangan, berapa biji batu boleh bawa. Nabi, kereta surung, buh dalam kain tu, buh pergi penuh jalan macam tu. Tentu faham kereta surung. Kereta surung. Allah tegur. Dalam hadis, ini ada hadis. Dalam hadis Nabi kata, 2 kali aku ni masalah kain ni, nampak auratku. Allah tak bagi. Lepas tu aku tak bagi nampak dah lututku, kau aku jaga elok-elok. Kerana itu teguran daripada Allah. Waktu bina Kaabah ni, Nabi pengsan juga. Waktu dulu main suka nikah pun pengsan juga. Pasal masalahnya nampak lutut. Allah jaga, Allah tegur. Tapi bukan haram. Jangan kata Nabi buat benda haram, Nabi dedak aurat. Belum ada apa-apa hukum lagi. Gitu. Seperti mana Nabi nak pergi tengok orang menari gelek, bunyi macam fanfare, duk seronok kenuri apa tu. Parti lah, minum arak apa tu, saya duk kata lah. Dan tentu ada penari menari gelek, perempuan seorang. Nabi teringin nak pergi 2 kali. Yang tu terlena. Nak pergi je lena. Nak pergi je lena. Itu malah nak pergi ya. Jagaan Allah. Ismatullah. Faham tak? Sebab tu pengarang kitab ni dia sebut bersama Nabi Al-Abbas tu ada cerita dia. Abbas mencadangkan kepada Nabi, lapik kat bau ni. Nabi pun nak lapik dengan apa? Pakai kain, gulung kain, buka kain. Nah, sebai atas bau ni. Kita bayar sikit. Allah tak bagi. Tapi bukan makna Nabi telanjang. Nabi ada pakai seluar. Nabi seluar pendek. Bagi orang lain pakai seluar pendek, tak ada apa. Tapi bagi Nabi, Allah nak jaga syakhsiah Nabi. Belum jadi Nabi pun, Allah dah tegur. Teguran halus. Tapi pun fikir, siapa? Aku racik pensannya. Oh, maknanya buat macam ni pensan. Buat macam ni pensan. Lepas tu, aku tak, orang tak nampak dah lutut aku ni. Aurat aku ni. Macam tu. Baik. Quraisy bertelingkah, kita baca terjemah. Quraisy bertelingkah tentang siapakah yang paling layak meletak Hajar Aswad di tempat asalnya. Ini cerita ni semua orang tahu. Mereka bina Kaabah, gotong royong, baik je. Kutip duit lah. Collection, kutip duit. Dan mereka syaratkan duit halal. Bukan duit pelacur. Bukan duit yang dia pencuri ke. Duit-duit yang bagus-bagus lah. Ni pun tahu ada duit bagus, duit tak bagus tu. Ni pun tahu. Bagi duit-duit hak bersih. Maka dapatlah dibina Kaabah 4 segi. Asalnya Kaabah bukan 4 segi. Hak depan lengkung tu pun Kaabah. Tapi duit hak halal, duit hak bersih ni tidak mencukupi untuk bina Kaabah melengkung depan. Cuma boleh ni susun batu. Ya, susun batu buat isyarat hak lengkungan Hijr Ismail ni pun Kaabah. Tapi kami tak ada duit nak bina besar macam tu.
nak lagang besar tu tak cukup duit. Maka diisyaratkan disusun batu. Hijr. Macam bilik ya. Bilik melengkung dipanggil hijr. Kalau bilik 4 segi atau hujrah. Ghurfah, hujrah. Hujrah bilik 4 segi. Room tu hujrah. Kalau bilik tu dia jenis melengkung macam tu. Macam saya duduk sini pun dia kat ruang tamu ni dia jadi macam bulat macam tu. Ni dipanggil hijr. Lengkungan. Bilik melengkung. Asal daripada hajar. Hajar tu batu. Batu, hajarun, hijaratun kan. Ahjar, batu. Bahasa Arab ni dia dikembangkan lagi. Bilik kalau style C, bilik C tu hijr. Kalau bilik 4 segi, murabbak 4 segi, hujrah. Gitu. Baik. Bina Kaabah, mai tang nak letak Hajar Aswad berebut bergaduh. Pasal ni pun nak kemuliaan, kebanggaan. Tafakhurum bainakum. Boleh bangga sesama mereka. Quraisy bertelikah tentang siapakah yang paling layak meletak Hajar Aswad di tempat asalnya. Kemudian mereka bersepakat untuk melantik seorang hakim, iaitu orang pertama yang memasuki masjid. Hak cadang ni ayah Sayyidina Khalid. Nama dia Al-Walid bin Mughirah. Antara orang yang menentang Nabi, tapi dia yang cadangkan. Dia kata tak payah gaduh. Dan satu lagi, ayah Sayyidina Khalid yang nama Al-Walid bin Mughirah ni, dia mempunyai harta yang banyak. Harta yang banyak. Waktu kutip duit tu, dia seorang-seorang dia bagi 2/3 duit dia untuk bina Kaabah. Dia bagi 2/3. Seluruh harta dia 2/3. Orang menega nanti dapat lagi duit. Tu Allah Ta'ala sebut amwalim wa banin. Dia anak laki ramai, banin. Amwal, harta pun banyak. Bagus dia Al-Walid. Hampir-hampir dia nak masuk Islam, tapi dia tak jadi masuk Islam. Ada dalam Quran sebut fakkara wa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Dia duduk fikir. Dia dengar Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Nyaris-nyaris dia nak masuk Islam. Tapi kawan-kawan dia banyak larang, dia tak masuk Islam. Al-Walid bin Mughirah, bapa Sayyidina Khalid. Ya, bab dia kafir, bab dia menentang Nabi itu kita cerik. Betul lah. Tapi diakui Kaabah tu 2/3 duit dia. Allah pun puji. Dia punya amwalim wa banin. Dia ada harta-harta yang banyak, anak-anak lelaki yang ramai. Nama dia Al-Walid bin Mughirah. Dia bagi duit dia, tak cukup lagi. Dia bagi tu 2/3. Hak 1/3 tu baru kutip derma, collection. Siapa nak bagi, tapi bagilah duit bersih. Dia seorang-seorang dia. Kayo, sayang tak masuk Islam. Dia yang cadang. Dia tak payah gaduh lah Hajar Aswad ni. Kita tengok siapa masuk kod pintu tu. Dia tunjuk satu pintu. Kita tunggu siapa masuk kod pintu tu. Kita lantik dia jadi hakim. Jangan gaduh. Nanti dia akan buat keputusan. Pintu yang ditunjuk tu, kalau nak catat, pintu tu nama Bab Abi Syaibah. Dalam ni tak ada. Dalam kita yang lebih besar ada. Dia tunjuk satu pintu. Kita tunggu. Kalau ada lelaki, syarat dia lelaki, bukan perempuan. Lelaki masuk ke pintu tu, tak kira siapa lah. Lelaki mana masuk, kita pegang dia, kita lantik dia jadi hakim. Dia buat keputusan apa, kita ikut dia. Jangan gaduh. Kita bina Kaabah elok dah. Aku pun bagi duit banyak dah ni. Mai tang nak letak Hajar Aswad, apa nak gaduh? Terus gaduh. Pintu tu memang pintu Bab Abi Syaibah. Tapi sekarang ditutup. Siapa tak tahu. Dia antara Safa Marwah. Tengah-tengah. Pintu tu dari luar tu, kalau kita masuk, kita nampak orang duduk sa'i, pi balik, duduk tengah-tengah. Sekarang ditutup. Renovate lah. Kawasan tu direnovate, jadi tak nampak lah pintu tu. Macam tu. Bab Abi Syaibah, dia punya kedudukannya kawasan sa'i. Safa Marwah di tengah-tengah tu. Itu pintu Abu Syaibah. Sekarang tak nampak sebab ni pada buat bangunan kan. Kita boleh tunjuk lah tengah-tengah tu lah. Kalau kita sa'i, kita duduk tengah sa'i, kita akan nampak pintu, tapi pintu tu ditutup sebab di luar tu ada progres duduk tengah jalan, duduk bina bangunan. Rasulullah merupakan orang pertama memasuki masjid. Masuk ke mana? Pintu banyak. Masuk ke pintu Bab Abi Syaibah. Nabi masuk ke tu.
Ini pun ada keluarga Bani Syaibah ni, ada satu family pula. Kaum Puak ni pun urus Kaabah, bersih Kaabah, pintu Kaabah, kunci tu sampailah dipegang oleh keturunan Bani Syaibah. Nabi cakap dah, Nabi dah gezet dah. Urusan Kaabah dipegang oleh Bani Abi Syaibah. Kunci tu sampai sekarang. Kalau orang lain pergi buka, tak terbuka. Dia kena anak beranak zuriat Abu Syaibah tu juga. Mereka pemilik kunci. Orang lain bawa kunci, curi kunci ke, pinjam kunci, maizat kunci Kaabah mereka nak buka. Buka lah, tak terbuka. Dia buka ni dengan kehendak Allah. Kunci itu alatnya, kalau Allah tak bagi buka, tak buka. Dan kalau tak ada kunci pun boleh buka. Kalau Allah nak buka, pergi tepuk-tepuk, terbuka. Jadi akidah kita, kunci hanya alat. Seperti mana api, alat. Api memanaskan. Bukan dia bagi panas, Allah bagi panas. Dan tak ada api pun boleh panas. Kalau ada api pun boleh sejuk. Dia boleh yukhaliful adah. Api boleh berbeza dengan adatnya, panas. Satu hari dia boleh bertukar. Jadi pintu yang membuka tu Allah. Kita usaha pulih dengan kunci. Kunci alat. Ada kunci kalau Allah tak mau bagi buka, boleh. Tak ada kunci kalau Allah nak bagi buka, boleh. Setengah orang kunci hilang, dia nak masuk rumah, kunci hilang, dia nak terkencin terketak-ketak. Nak buka guna kunci tak ada. Try. Inna fatahna laka fatham mubina. Boleh buka. Tapi tuan-tuan jangan duk baca ayat ni pergi duk masuk rumah orang pula. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami membuka pembukaan yang nyata dengan izin Allah. Ya Allah, kau bagi boleh buka dah terkencin ni. Boleh buka. Tapi tak selalu lah. Sekali-sekala boleh buka. Kalau kata kunci hilang boleh lah. Amalkan. Tepuk-tepuk tu mana tahu tangan berkat dengan baca Quran. Allah yang membuka untuk kita. Kami buka. Bukan hang buka. Inna, sesungguhnya kami. Fatahna, kami buka. 2 kali kan. Laka fatham mubina. Dengan taukid. Buka sungguh-sungguh. Nyata. Fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. 3 taukid. Inna taukid. Ada lagi taukid dengan fatahna fathan. Try lah. Tapi jangan duk pergi masuk rumah orang sudah. Jadi kawak pula rumah orang kunci nak masuk ke mana. Pegang tombol. Inna fatahna laka fatham mubina. Jangan salah guna ilmu. Ya, kita kena guna kunci. Tapi kalau kunci tak ada, kita terdesak nak masuk rumah sendiri. Allah yang bagi buka, bukan kita yang buka. Itu akidah dia. Baik, Nabi masuk ke pintu tu bab Abi Syaibah. Lepas seronok, mereka bergembira dan berkata, kami redha dengan orang amanah ini. Radina bil amin. Sikit lagi kita perhabis ni je. Baginda meletakkan batu Hajar Aswad di dalam selendangnya yang dihampar. Dulu batu Hajar Aswad tu seketui. Lah ni dah tinggal serpihan kecil ya. Ada kes ada orang jahat curi Hajar Aswad ni, kemudian dia hempuk pecai. Dan dia menerima hukuman daripada Allah. Sekarang batu Hajar Aswad tu ada rupa kecil-kecil ya, ditempel dekat dalam tu. Dulu seketui lah. Baginda meletakkan batu Hajar Aswad di dalam selendangnya yang dihamparkan. Baginda meminta setiap ketua kabilah memegang tepi-tepi selendang. Nabi hampak selendang, Nabi panggil ni pun angkat. Tak payah gaduh, pakat angkat sama-sama. Kemudian baginda menyuruh mereka sama-sama mengangkatnya. Setelah sampai ke tempat asalnya di penjuru Kaabah, baginda memegang batu itu dengan tangannya yang mulia dan meletakkannya di tempat asalnya. Puas. Ni pun bergaduh, punya bergaduh. Lain kali yang letak tu Nabi. Ni pun seronok. Ni pun jadi kuli Nabi je. Diletak dalam selendang, Nabi panggil ni pun tolong angkat. Ni pun pakai angkat kain selendang. Sampai dekat bucu tu, Nabi pegang Hajar Aswad. Nabi yang letak. Apa bergaduh sangat? Bergaduh dapat kat aku. Pakak seronok lah. Kita letak sama-sama. Apa? Nabi yang letak. Apa bergaduh dapatkan Nabi. Nabi cerdik ya. Baginda berjaya menghapuskan pertelingkahan tadi. Kaum Quraisy terpegun dengan kekuatan fikiran Nabi. Rasa tak payah mana no, tapi main dengan emosi,
dengan marah, otak tak jalan. Benda ni boleh diselesaikan dengan cara yang begitu mudah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi